Minggu lepas ada. Minggu lepas kita belajar bentuk-bentuk fi'il madhi. Ada ke? Tak ada. Ada. Tak ada, tak ada. Ada dah. Ha. Okey. Jadi minggu lepas kita belajar bentuk-bentuk fi'il madhi. Yang semuanya 14 kan. Jadi bentuk fi'il madhi ni kenapa sampai 14? Sebab dia bila sebut fi'il maknanya ialah perbuatan ataupun kata kerja. Dan bila kata kerja, dia mesti ada pelakunya. Siapa yang melakukan perbuatan? Dia berbeza dengan isim. Isim kata nama, dia tak ada pembuat ataupun pelaku. Macam rumah, orang tak tanya siapa rumah kan. Tapi kalau makan, orang akan tanya siapa yang makan. Berjalan, orang akan tanya siapa yang berjalan. Jadi kalau perbuatan ataupun kata kerja, dia mesti ada pelaku. Dan pelakunya tak boleh lari daripada 14 ni. Berdasarkan dhamir ataupun ganti nama 14 ni. Sama ada orang yang ketiga, iaitu dia seorang lelaki, mereka berdua lelaki, mereka ramai lelaki, dia seorang perempuan, mereka berdua perempuan, dan mereka ramai perempuan. Jadi yang orang ketiga dah ada 6 bentuk. Kemudian orang kedua, iaitu orang yang kita tuju cakap, orang yang ada depan kita, pun ada 6 juga. Sama ada awak seorang lelaki, ataupun kamu berdua lelaki, ataupun kamu ramai lelaki, ataupun awak seorang perempuan, ataupun kamu berdua perempuan, ataupun kamu ramai lelaki. 6. Jadi 6, 6, 12. Dan bentuk yang ketiga ialah orang yang pertama. Orang pertama ni ada 2 jenis sahaja. Sama ada dia seorang ataupun ramai. Sama ada lelaki ataupun perempuan, sama je. Kalau seorang, ana, aku. Kalau ramai, kami. Okey. Jadi sebelum kita masuk bentuk fi'il mudhari', kita nak praktiskan bentuk fi'il madhi. Kita nak keluarkan fi'il madhi yang 14 ni daripada Al-Quran, supaya kita lebih faham dan kita dapat kaitkan bahasa Arab yang kita belajar dengan Al-Quran. Okey. Boleh buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 57. Ini boleh tak ini? Kecilkan tak ujung. Lepas tu keluarkan ayat. 2 sekali tak boleh.
Kalau tak boleh tak apa, keluarkan ayat saja. Ayat 57. Okey. Boleh tulis boleh tak? Okey, kita tengok contoh yang pertama. Bentuk fi'il madhi yang pertama ialah huwa. Yang pelakunya ialah dia seorang lelaki. Kalau dalam jadual yang kita belajar, perkataannya ialah jalasa. Makna dia duduk, kan? Okey, kita cuba keluarkan daripada surah Al-Kahfi ni, ayat 57. Ada tak fi'il madhi yang bentuk pertama tu? Yang pelakunya ialah dia. Salah satu kita nak kenal ialah kalau fi'il madhi huwa, huruf akhir dia mesti baris atas. Wajib. Dia tak mungkin baris bawah dan tak mungkin baris depan. Kalau fi'il madhi yang pertama tu, bentuk pertama iaitu huwa, akhir dia mesti baris atas. Okey, cuba kita tengok dalam ayat 57 ni. Ada tak? Apa dia? Zukira. Kan akhir dia beratas, kan? Maksud dia waman azlam. Siapa yang paling ataupun lebih zalim mimman zukira, daripada orang yang zukira apa makna? Diperingatkan. Diperingatkan dengan apa? Bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya. Fa'arada. Fa'arada satu lagi. A'rada. Akhir dia berataskan. Jadi terjemahannya, setelah dia telah zukirani fi'il madhi. Kalau terjemahannya, setelah dia telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya, lalu dia telah berpaling. Semua tu huwa. Dia telah berpaling anha, daripadanya. Daripada apa ni? Daripada ayat. Daripada ayat, sebab tu ha. Ha ni mu'annas. Bila mu'annas, tempat kembalinya juga mesti mu'annas. Ayat. Okey? Jadi zukira fi'il madhi huwa, dia telah diperingatkan. Yang kedua, a'rada, juga fi'il madhi huwa, dia telah berpaling. Jadi ada dua ni, Allah kata apa? Ada dua sifat. Diperingatkan dengan ayat Allah, lalu berpaling. Apa sifatnya? Apa sifatnya? Iaitu azlam. Azlam. Inilah orang yang paling zalim. Kalau diperingatkan dengan ayat manusia, dia berpaling, tak zalim sangat. Tapi kalau diperingatkan dengan ayat Tuhannya, dia berpaling. Dialah, Allah kata, paling zalim. Ini dalam bentuk istifham. Siapa lagi? Siapa ni seolah Allah mencabar. Cuba beritahu aku, siapa yang paling zalim? Beritahu aku.
daripada orang yang bila disebut tentang ayat Allah, dia tidak menerimanya. Ada tak yang lebih zalim daripada ini? Jawapannya, tak ada. Okey. Lagi? Kenapa jari duduk sini? Jadi cursor kat situ. Okey, yang kedua, yang ketiga, wanasya. Akhirnya berataskan. Makna apa? Dan fi'il madhi kalau terjemah kena ada tiga unsur. Pertama, makna perbuatan tu, lupa ke, makan ke. Yang kedua, masa, sama ada lepas ataupun sedang. Yang ketiga, pelakunya. Jadi kalau tak cukup tiga, makna fi'il itu tak lengkap ataupun terjemah tak tepat. Wanasya terjemahnya apa dah? Dan dia, pelakunya telah, fi'il madhi, lupa makna perkataan, makna perbuatan. Dia telah lupa. Siapa dia ni? Ni orang yang paling zalim ni. Setelah diperingatkan ayat Allah, dia berpaling, dan yang ketiga dia lupa. Dia lupa ma qaddamat, apa yang telah qaddamat, yang telah dilakukan oleh yadahu. Apa makna yadahu? Tangan. Satu tangan ke? Dua tangan ke? Tiga? Dua. Mana tahu? Oh, ada alif tu menunjukkan dua kan? Boleh bagi contoh lain? Yada menunjukkan dua. Tabbat yada Abi Talib. Bukan Abi Talib. Tabbat yada Abi Lahab. Jadi yada tu dua tangan. Dan dia lupa apa yang telah apa yang qaddamat. Qaddamat fi'il apa? Cuba tengok. Hujung fi'il madhi ni, ingat. Fi'il madhi, tanda dia semua di belakang. Semua di belakang. Tambah di belakang. Nanti fi'il madhi ada depan, ada belakang. Jadi nak kenal fi'il madhi, tengok tanda-tanda ni kat belakang ada tak? Kalau ada, insya-Allah ada fi'il madhi. Okey. Sekarang cuba tengok qaddamat. Fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau kat sana dia duduk kat dhamir apa? Ganti nama apa? Nombor apa? Saya tulis nombor senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, qaddamat. Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa tanda dia? Apa tanda dia? Ta baris apa? Sakinah. Ta baris mati. Di akhirnya. Bila ta baris mati, fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Tengok dhamir tu, Hiya. Dia seorang perempuan. Tapi di sini dia telah lupa, lelaki, apa yang telah dilakukan oleh dua tangannya. Jadi mana perempuannya? Mana perempuannya? Ya dah tak perempuan ke? Jadi tangan ni tangan lelaki ke tangan perempuan? Lelaki atau perempuan? Jadi yang menjadikan qaddamat perempuan tu sebab apa? Tangan. Oh, kalau tangan ni muannas. Kalau kepala? Muzakkar. Okey. Kaedah bahasa Arab, semua anggota badan kita kalau berpasangan dikira perkataan muannas, perempuan. Walaupun dia tangan lelaki. Tangan berpasangan kan muannas. Telinga muannas. Hidung? Rayyan. Hidung muzakkar ke muannas? Muzakkar. Lubang hidung? Kepala? Kaki? Perut? Lutut?
Okey? Jadi kalau contoh saya nak bagi tahu telah dilakukan oleh mulutnya. Macam mana? Qaddama mulut apa? Qaddama famuhu. Dah tak ada detar dah. Qaddama famuhu. Kenapa? Mulut. Sebab mulut bukan berpasangan. Dia satu. Muzakkar. Okey, boleh? Okey, apa yang telah fi'il madhi qaddama makna dia dilakukan oleh dua tangannya. Boleh hilangkan tangan ni? Kena keluar. Oh, kena keluar? Ni kesal kan? Ustaz. Kesal tu pasal dia dah. Ustaz dah lock dah. Tapi kalau keluar semua padam lah. Tak apalah, tak apa. Okey. Ini ja'alna ni. Na. Betul kan? Okey, inna sesungguhnya kami ja'alna. Na ni fa'il apa ni? Fa'il apa? Ada tak tengok? Cuba tengok 14 tu. Ada tak yang akhir dia na? Nun alif. Yang nombor berapa? 14. 14 kan? Jadi kalau na di akhir makna apa? Apa fa'ilnya, pelakunya? Kami. Okey, kalau ja'al menjadikan. Cuba terjemah. Ja'alna kami telah jadikan. Na kami, kita dah tahu makna dia kami. Fi'il madhi kita dah tahu makna dia telah. Satu lagi kita perlu tahu apa dia? Makna perkataan ja'ala. Kalau tahu makna ja'ala, kita tahu semua makna dia. Kami telah jadikan. Ini fi'il madhi. Tanda dia nun alif di belakang. Sesungguhnya kami telah jadikan ala qulubihim, ke atas hati-hati mereka, akinnatan. Penutup. Akinnatan ni isim ke fa'il? Isim. Apa tanda dia? Kita dah belajar peringkat awal kan. Tanda isim ialah tamarbutah, tersimpul, ataupun satu lagi tanwin. Kalau ada tanwin je, tan, tun, tin, confirm dia isim, bukan fa'il. Akinnatan, penutup. An yafqahuhu, agar mereka, daripada mereka memahaminya. Tak ada rupa fi'il madhi kan? Wa fi azanihim, dan pada telinga-telinga mereka, waqra, isim. Waqran, tanwin kan? Isim. Wa in tad'uhum, dan sekiranya engkau tu Muhammad lah, mengajak mereka, menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk. Falan yahtadu, mereka tidak akan mendapat petunjuk izan, jika demikian abadan, selama-lamanya. Boleh faham maksud ayat ni? Jadi ada berapa fi'il madhi? 1, 2, nasia 3, 4, 5. Tapi pengajaran dalam ayat ni apa dia? Allah kata orang yang paling zalim ialah yang diberi peringatan tentang ayat Allah tapi mereka berpaling, mereka tak endah. Kemudian mereka lupa pula apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Apa tu? Apa dia yang dilakukan oleh tangan mereka? Apa dia? Apa dia? Dosa lah. Dosa-dosa lupa. Ini yang menyebabkan hati mereka keras. Sebab apa? Dosa. Mereka lupa dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Lalu Allah kata apa? Kami jadikan di atas hati mereka akinnah. Akinnah, penutup.
Penutup tu menjadi penghalang untuk apa? An yafqahuhu, untuk mereka memahami. Okey, cuba tengok terjemahan. Tutup akan mereka memahami. Tengok terjemahan tak tepat tu. Kalau kita baca terjemahan, pening kepala. Dia sini ada fi'il mudhari', kita belum belajar. Kemudian ada fa'il dan ada hu ni. Hu tu ganti nama. Dalam hati mereka ada penutup yang menghalangnya daripada memahaminya. Nya ni balik pada apa? Ayat ataupun Quran. Tapi dalam terjemah tak ada. Tengok dia terjemah apa tu? Tutup akal mereka memahami. Memahami apa? Mana ini kesalahan yang besar ni. Tertinggal satu perkataan, dia tidak terjemah. Mengubah ataupun mengurangkan. Mengurangkan maksud. Kalau baca terjemahan, dia tak faham ni. Jadi hu tu balik pada Al-Quran. Dan itu di hati mereka. Kemudian Allah kata di telinga mereka pula Allah jadikan waqra. Jadi ada dua penyakit ni. Satu akinnah, yang kedua waqra. Waqra apa dia? Sumbatan. Kalau hati ditutup, kalau telinga disumbat. Waqra. Apa kaitan akinnah dengan waqra? Kita kena ingat, kita belajar bahasa Arab, yang paling utama nak apa? Nak faham Quran. Jadi kita kena kaitkan dengan Al-Quran. Okey, apa kaitan akinnah dengan waqra? Kenapa Allah sebut dua? Dia bila telinga, dia saluran untuk masuk ilmu ataupun hidayah. Mata, telinga, kan? Jadi bila telinga mendengar tazkirah, dia akan diproses oleh hati, kan? Tapi kalau telinga daripada awal lagi tertutup, dia boleh sampai tak maklumat pada hati. Jadi bila telinga tertutup, dia tak sampai pada hati. Boleh faham? Ataupun juga maksud dia ialah bila hati dah tertutup, telinga tak akan dengar. Nampak? Hati tertutup, telinga tak akan dengar, dan akhirnya dia tak akan faham Al-Quran. Sebab ada dua penyakit. Penyakit apa ni? Satu akinnah, yang kedua waqra. Akinnah akinnah. Waqra W. ANW. Jangan beli ni. Ini paling-paling bahaya ni. Siapa suka beli ni memang tak faham Al-Quran. Ada orang yang nak fokus pada tajwid saja. Ada penyakit ni. Ada orang nak fokus pada hafazan saya tak nak faham. Ada penyakit ni. Tak, Allah sebut betul-betul ni. Menghalang mereka daripada apa? Yafqahu, memahami. Bukan menghalang daripada membaca. Bukan menghalang daripada menghafal. Bukan menghalang daripada khatam. Tapi menghalang daripada memahami. 50 tahun baca tak faham. Inilah penyakitnya. Okey? Okey, boleh tolak naik. Ayat bawah ni. Oh, keluar dulu. Tak boleh nak tolak je. Tak, sambungan. Ayat-ayat surah yang sama, sambungan surah Kahfi 58. Okey. Yang tadi ayat 57 kita jumpa fi'il madhi berapa bentuk dah? Oh, ni pun padam juga. Satu.
Ni ayat ni betul. Okey. Wa rabbuka, dan Allah kata wa rabbuka, dan Tuhan engkau al-ghafur, maha pengampun, tak ada fi'il. Zu ar-rahmah, yang mempunyai rahmat. Lau yu'akhizuhum, jikalau Allah menyiksa mereka ataupun menghukum mereka, itu fi'il mudhari', bima kasabu, dengan apa yang mereka telah laku. Tengok dia terjemah tak tepat dia. Sepatut kena terjemah mereka telah lakukan. Okey, kasabu ni ada tak rupa fi'il madhi? Ada. Nombor berapa? Tak nak ambil marker dia. Tulis kat kanan. Ha? Tulis kat kanan dia sikit, lepas tu baru tulis. Sini. Okey. Kasabu. Fi'il madhi yang mana? Nombor 3 kan? Apa tanda dia? Akhir dia waw alif. Semua ni yang ditambah tu ialah lebih kurang ialah fa'il, pelaku dia. Okey, kalau waw alif pelaku, apa makna tu? Kalau waw alif, hum, iaitu mereka ramai lelaki. Jadi kalau kasabu, makna dia lakukan. Siapa yang lakukan? Mereka ramai lelaki. Mereka ramai lelaki telah lakukan. Jadi Allah kata Tuhan tu maha pengampun dan mempunyai rahmat. Kalau Allah menghukum mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan, tengok Allah kata dosa yang telah lakukan, bukan sedang lakukan. Allah tak guna fi'il mudhari'. Kenapa? Sebab sedang lakukan mungkin dia bertaubat. Tengah-tengah laku tersedar dia bertaubat. Jadi Allah kata bila sepatut Allah hukum ni bila? Setelah selesai perbuatan tersebut. Okey, setelah dengan apa yang mereka telah lakukan, la'ajjala, tentu dia. Lam ni huruf taukid lam ni bukan fi'il lah. Fi'il dia ajjala. Ajjala ialah segerakan. Fi'il madhi tak? Kalau fi'il madhi yang mana satu? Ajjala. Kalau akhir dia bagi atas satu je, iaitu nombor satu. Soal tu terjemahannya apa dah? Dia. Lam tu pasti dia telah menyegerakan. Ada satu hadis, at-ta'jilu minasyaitan. Gupu-gapa atau bersegera itu daripada syaitan. Wa ta'ani minallah. Okey. Jikalau Allah menghukum manusia dengan apa yang mereka telah lakukan, pasti Allah segerakan mereka azab. Kalau Allah hukumlah. Betul kan? Ramai tak yang buat dosa? Dan banyak tak dosa yang manusia lakukan? Kalau Allah hukum je, lepas buat dosa je, terus Allah hukum. Apa jadi? Semua akan disegerakan azab. Okey, kemudian ajalah nombor satu. Okey, kalau ajalah ni, kita nak jadikan dia 14. Cuba. Kalau huwa ajala. Kalau huma? Ajala. Kalau hum? Ajalu. Kalau hiya? Ajalat. Kalau huma? Ajalata. Kalau hunna? Bukan ajalna. Oh, sangkut kat situ. Hunna. Apa dah? Ada sabdu. Sabdu huruf asal jangan buang. Ajalna. Mana mereka ramai perempuan telah
segera. Ajalna. Kalau anta, ajalta. Antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Pandai untuk malam ni. Okey. Bahkan lahum bagi mereka itu, mereka yang buat dosa, kufur, syirik pada Allah, Allah tak segerakan azab. Habis bila ni? Allah kata bahkan bagi mereka ada mau'idun, ada temu janji dengan Allah yang Allah telah tetapkan. Lan yajidu, yang mana temu janji itu mereka tidak akan dapati selain daripadanya mau'ilat, tempat berlindung. Bila sampai masa, dia tak boleh nak lari ataupun berlindung. Boleh faham? Ini dia panggil apa ni? Buat dosa tapi Allah tak hukum terus. Dia panggil apa? Ayatlah dalam bahasa Arab dia panggil apa? Istidraj. Istidraj. Belajar bahasa Arab, lupa tadabbur. Belajar tadabbur, lupa bahasa Arab. Okey, boleh angkat lagi? Saya nak ayat seterus. Kita fokus pada surah Kahfi sebab kita suka baca ni kan. Dulu Yasin. Kena keluar juga. Okey. Boleh ni. Okey. Okey. 59 belum. Okey. Watilkal qura, itulah negeri-negeri, iaitu penduduk-penduduk yang umat-umat terdahulu, ahlaknahum, kami telah. Ada tak fi'il madhi dalam perkataan ahlaknahum? Ada ke tak? Kalau ada, yang mana ni? Yang mana satu daripada 14 tu? Dia asal dia macam ni. Asal dia ahlaka. Huwa ahlaka. Cuba jadikan huma. Ahlaka ni makna dia telah membinasakan. Cuba jadikan kalau huma, ahlaka, hum, ahlaku, hiya, ahlakat. Huma perempuan. Ahlakata, hunna, ahlakna, anta, ahlakta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ni ahlakna. Cuma hum ni huruf penambahan dah, domeh, ganti nama. Dia kalau kita buang hum jadi macam ni. Ahlakna. Ahlakna. Makna apa? Kami telah membinasakan mereka ni hum. Itu sambungan. Okey. Itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan mereka. Bila tu? Dan sebab apa Allah binasa? Lamma zalamu. Kerana apa yang mereka telah berbuat zalim. Zalamu tu fi'il apa? Fi'il madhi. Nombor berapa? Nombor 3 kan? Apa tanda dia? Wa alif. Apa makna dia? Mereka zalim, kita dah tahu makna dia. Mereka ramai telah. Tengok, Allah tu maha adil. Bila Allah binasakan mereka? Setelah fi'il madhi. Bukan ketika fi'il mudhari'. Setelah mereka telah buat zalim, baru Allah hukum. Okey.
Waja'alna, ini fi'il madhi. Tanda dia wa alif. Yang ni fi'il madhi juga. Tanda dia na. Okey, waja'alna dan kami telah jadikan fi'il madhi juga. Apa tanda? Nun alif. Apa makna dia? Kami telah jadikan. Lima halikihim, bagi kebinasaan mereka itu mau'idah, ada waktu yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya ayat ni Allah nak bagi apa ni? Amaran. Kamu jangan syok sendiri. Sebab apa? Hari ni belum lagi azab, besok belum lagi, tengok minggu depan. Okey. Ayat 61. Keluar. Enam puluh tak apa. Okey, 61. Cuba tengok. Falamma, ini kisah siapa ni? Kisah Musa dan Nabi Musa dan Khidir. Falamma, maka tatkala balagha. Balagha fi'il apa? Apa tanda? Alif. Yang kat mana tu? Nombor 4 ke nombor 5? Nombor 2 kan? Balagha. Ush. Oh, exit dulu. Syek exit je. Okey, balagha. Fi'il madhi apa tanda? Alif. Alif menunjukkan apa? Tiga orang ke 4 orang? Dua lelaki. Siapa dua orang ni? Musa dan Khidir. Maka tatkala balagha, kedua-duanya sampai. Jadi kedua orang tu dalam bahasa Arab hanya huruf apa? Alif je. Alif menunjukkan dua orang. Kalau bahasa Melayu berapa huruf? K-E-D-U-A-N 7, 8. Bahasa Arab satu huruf je. Kan? Sepatut kalau belajar bahasa Melayu seminggu baru pandai, bahasa Arab satu malam pandai. Okey, maka tatkala balagha ni sampai. Berapa orang sampai? Iaitu Musa dan kalau seorang, cuba jadikan seorang. Balagha, buang alif. Kalau ramai yang sampai. Balaghu. Kalau kami telah sampai, balaghna. Kalau awak lelaki telah sampai, awak seorang perempuan, balaghti. Okey. Maka tatkala kedua-duanya telah sampai majma'. Majma' ni tempat bertemu. Kalau jamak himpun, kalau majma' tempat. Bahasa Arab mudah je. Dia kalau jalasa, duduk kan? Kalau kita nak jadikan tempat duduk, hanya tambah mim dan bari atas. Majlis. Jadilah tempat duduk. Dah jadi bahasa Melayu kan? Hari ini majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri, bulan Zulkaidah kan? Jadi sebenarnya majlis itu tempat duduk. Kalau majlis itu tak ada tempat duduk, tak betul dipanggil majlis. Okey. Apa lagi? Hasyarah. Hasyarah, himpun. Kalau jadi tempat berhimpun, mahsyar. Jadi satu huruf je, mim menunjukkan tempat. Okey, apa lagi? Sajadah, sujud. Tempat sujud? Masjid. Kan? Dia sebenarnya masjid ni tempat sujud ke tempat solat? Tempat solat kan? Sepatut masjid ke musalla? Musalla daripada solat.
Yang mana lebih tepat? Musalla ke masjid? Masjid. Ha? Dia masjid ni tempat sujud saja ke tempat solat? Ha? Tempat solat. Habis betul tak nama masjid? Ataupun nama markah, tempat rokok? Jadi kenapa dinamakan masjid? Sebab ada isyarat Allah nak begitu dalam solat tu, perbuatan yang paling penting, yang paling menunjukkan sifat hamba Allah yang hina ketika sujud. Okey, apa lagi perkataan lain? Ta'am, makanan. Kalau nak jadi tempat makan atau restoran, madrasah, tempat belajar, kan? Apa dia? Mustashfa. Itu mu, sebab huruf panjang. Okey, jemaah himpun. Kalau jadi ke tempat pertemuan, tambah mim bari atas, tempat pertemuan. Sebab Allah dah bagi tahu Musa. Kan Musa bila ditanya oleh kaum dia, siapa yang paling alim? Nabi Musa kata apa? Akulah. Riak tak? Dia bukan riak, tapi dia, yelah, sebab dia Nabi, pastilah Nabi yang paling alim, kan? Betul lah dari segi logiknya. Tapi Allah nak bagi tahu, jangan ada sifat tu walaupun kamu Nabi. Sebenarnya ada orang yang lebih alim, kamu kena pergi belajar. Di mana aku boleh jumpa dia? Ni Allah bagi tahu majma', tempat pertemuan antara dua laut. Kemudian bila sampai kedua-duanya, kita salah tadi. Balagha ni bukan Musa dan Khidir, salah. Musa dan pembantu. Sekarang belum jumpa Khidir. Rayyan salah tu. Ustaz ikut Rayyan lah. Dua ni Musa dan pembantu dia. Apa nama dia? Tak ada dalil lah. Tak ada dalil. Mungkin Yusha, mungkin orang lain. Okey, bila kedua-duanya telah sampai majma', tempat pertemuan antara keduanya, kedua laut tu, Nasya. Tadi kita dah jumpa Nasya, dia telah lupakan. Sekarang Nasya ada alif. Fi'il madhi tak? Apa tanda? Alif. Alif menunjukkan apa? Dua orang. Tanda dia alif. Siapa ni dua ni? Nabi Musa dan pembantunya. Apa dia lupa? Hut, ikan. Ikan apa ni? Talapia ke pari, ya? Ikan paus. Mana ada? Ini bukan kisah Nabi Yunus. Ni ikan ni sebenarnya dia bawa bekal untuk pergi tepi pantai untuk belajar. Takkanlah bawa ikan paus. Saya ingatlah bau, Allah tak sebut ikan sebelah, tapi saya rasa itu andai orang Melayu lah. Sebab lepas dia makan sebelah, ikan tu lari masuk laut, kan? Jadi dia kata yang kita makan sebelah, kan? Itulah yang baki Nabi Musa makan. Siapa begitu dia tak tahu. Tak ada dalil lah. Mereka berdua lupa ikan keduanya. Itu bekal untuk dia makan. Fattakhaza. Lalu dia mengambil. Dia tu siapa? Ini fi'il madhi. Ittakhaza. Dia mengambil. Duduk kat mana ni ittakhaza? Atas sekali. Kalau akhir pada atas, huwa. Siapa dia pula ni? Ikan. Ikan mengambil sabilahu, jalannya. Fil bahri, ke laut. Saraba, dalam keadaan melompat. Ada benda yang pelik tak berlaku? Ada tak? Apa dia? Ikan memang boleh melompat. Ikan hidup balik. Ikan dia makan dah separuh, ikan dia mati. Pernah tak kita makan ikan separuh lepas tu dia melompat? Tak ada. Jadi ini mukjizat,
Ikan tu mengambil jalannya melompat ke laut. Okey, sebenarnya yang lupa ni siapa? Yang suka baca surah Kahfi ni. Sebenarnya yang lupa ikan ni 2 orang ke seorang? Ha? Seorang siapa? Pembantu dia, kan? Tapi kenapa Allah kata nasiya? Kedua-duanya lupa. Seolah Allah beritahu dua-dua lupa, Musa dan pembantu. Jawab. Yalah, memanglah. Pembantu yang bawa ikan. Dan pembantu yang lupa, Musa tak. Tapi Allah nisbahkan lupa tu pada kedua-duanya. Apa dia? Dia kaedah dia, bila dua-dua musafir dan tujuan yang sama, bila seorang yang buat salah, dua-duanya adalah dihukum salah. Jangan salah menyalahkan antara satu sama lain. Sebab tu kalau kawan kita lupa, kita tolong peringatkan. Okey. Boleh? Ha? Dia tak lupa masa tu. Dia cuma tak sedar tu bila dia tengok dia tanya. Kawan tu yang lupa sebab. Memang betul lah. Sebab dia tanya. Betul lah. Setuju, memang kita setuju. Cuma soalan dia, kenapa Nabi Musa tak lupa? Yang lupa pembantu dia. Soalan dia, kenapa Allah nisbahkan lupa tu kepada kedua-dua? Bila kita 3 orang bermusafir, kan, yang lupa seorang je, tapi seolah yang lupa tu ketiga-tiga. Sebab satu perjalanan, satu tujuan, satu jemaah. Konsep berjemaah tu. Okey. Boleh? Jadi kalau nasyah, lupa. Tadi kita jumpa nasyah huwa. Kalau huma, nasyah. Kalau hum? Kalau hum? Apa dia hum? Dia macam ni. Dia kaedah dia, asal dia macam ni. Nasiya, kan? Nasiya. Sekarang kalau kita nak jadikan hum, mereka lupa. Kaedah asalnya tambah je waw. Waw alif. Bila tambah waw alif jadi apa? Cuba baca. Nasiyau. Bunyi pelik tak? Nasiyau. Pernah tak dengar orang Arab cakap nasiau? Pernah? Tak. Yang kita biasa dengar orang Jepun, nasiau, kan? Jadi bahasa Arab, bila pelik sikit, dia buang. Dia buang apa? Ya. Sebab ya tu dipanggil huruf berat. Nasiyu. You tu berat. Bahasa Inggeris senang je, you, kan? Bahasa Arab, bagi orang Arab, you tu berat. Ya berbaris. Bila buang ya, sin baris apa? Bawah, kan? Cuba baca. Buang ya, kemudian sin baris bawah. Nasiau. Lagi susah. Maka balik pada kaedah asal, apa baris yang sesuai dengan waw? Nasu. Dia tukar baris daripada bawah, tukar baris yang sesuai dengan waw supaya mudah disebut. Nasu, mudah tak? Fanasullah, kan? Mereka lupa pada Allah. Okey. Nasu. Kemudian kalau hiya, nanti kita akan detailkan lagi perubahan ni. Jangan pening-pening, ya. Kalau hiya, dia seorang perempuan telah lupa. Nasihat. Dua huma, perempuan. Nasiyata. Kalau hunna, senang je, ikut kaedah je. Matikan akhir, tambah nun. Nasina. Kalau anta, nasita. Antuma, nasituma. Antum, nasitum. Anti, nasiti. Kita nak bagi tahu isteri kita, awak lupa makan. Cuba. Nasiti. Bukan lupa restoran, lupa makan.
Nasitu at-ta'am. Okey. Kalau apa tadi? Anti kan? Kalau antuma perempuan, nasituma. Kalau antuna, nasitunna. Kalau ana, nasitu. Aku lupa. Nanti kita akan jumpa ni. Kita akan jumpa. Kalau nahnu, nasina. Okey. Okey, tak apa. Kita tengok ayat seterusnya. Falamma, cuba tengok. Falamma, maka tatkala jawaza melewati. Jawaza ni fi'il madhi tak? Kat mana yang 14 tu? Dua. Apa tanda dia? Alif. Alif menunjukkan apa? Dua orang. Maka tatkala kedua-duanya melewati. Siapa ni? Musa dan pembantu dia. Qal, Musa pun berkata, li fatahu, kepada Allah tak sebut nama apa pembantu. Allah sebut pemuda. Pemuda. Ada pengajaran. Apa dia? Apa pengajarannya? Nama tak penting. Nah, satu nama tak penting. Yang penting tak, Allah kata Musa berkata kepada pemudanya, makna kalau nak bawa pembantu, bawa orang muda, jangan bawa orang tua. Mana ikan tertinggal kan? Dalam kita dah tua, lepas tu bawa pembantu orang tua kan? Menyusahkan kita. Menyesal aku buat pakcik ni. Okey. Musa berkata pada Atina, apa dia? Bawa datang. Ghadak tu makan tengah hari. Makanan kita. Subhanallah. Kenapa ni? Kenapa dia minta makanan? Laqad lakina. Okey. Ini fi'il madhi jawaza. Jawaza fi'il madhi. Apa tanda dia? Alif. Mereka berdua melewati. Okey, laqina fi'il madhi ke? Laqina. Ni bagi perhatian sebab surah ni akan jumpa setiap minggu, setiap malam Jumaat kan. Laqina fi'il madhi. Apa tanda dia? Nun alif. Yang mana ni nombor berapa? Last sekali. Terjemah. Laqina daripada liqa ila liqa. Kami telah menemui. Musa kata pada pembantu dia, okey, bawa makan. Sebab apa tu? Sebab kami telah menemui, menjumpai min safarina, daripada safar. Jadi bahasa Melayu dalam musafir kami ni, haza, ini, nasaba, penat. Apa maksud dia? Maknanya bila Musa minta makanan, penat. Kita bila mula makan? Bila ada makanan, walaupun baru sudah kan. Tengok seorang Nabi nak pergi belajar ni. Dah lah belajar bukan di universiti, belajar tepi laut. Lepas tu bawa bekal pula ikan seko aja. Lepas tu bila dimakan, dah betul-betul penat. Sangat berbeza dengan kita. Okey. Pergi ayat seterusnya. Okey. Qala, dia berkata, siapa ni? Berkata bujangnya. Saya tak faham kenapa dia bujang. Mana ada kata tahu pemuda ni belum berkahwin ya? Google Translate. Indonesia ke? Translate. Indonesia. Oh, bahaya terjemahan ni. Tak, bahasa Hindu, bujang Indo ke? Bujangnya orang muda. Ya ke? Oh. Tapi tadi tak terjemah pula bujang. Tiba-tiba jadi bujang. Ada bujang. Ada? Oh. Tak, terjemah yang tepat pada dia lah.
Telah berkata dia. Sebab qala ke atas sekali. Huwa, dia. Telah berkata dia, ara'aita. Ini fi'al madhi. Fi'al madhi. Apa tanda? Apa ya? Yang nombor berapa ni? Satu. 1. Okey, ara'aita. Fi'al madhi ke? Fi'al madhi. Nombor berapa? Ha? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Tujuh. Okey, ara'aita. Kalau yang ketujuh, mana fa'ilnya siapa? Awak lelaki kan? Jadi pembantu tu kata kepada Nabi Musa, ara'aita, tahukah kamu? Daripada doa, kan? Apa surah apa tu? Ara'aital ladzi kadzibu biddin. Yang dalam surah apa tu? Ara'aital ladzi kadzibu biddin? Al-Ma'un. Ta tu kepada siapa? Ara'aital ladzi kadzibu biddin. Nabi Muhammad. Ta di sini dalam ayat ni kepada siapa? Nabi Musa. Pembantu dia kata, kamu lihat tak? Kamu tahu tak? Is, ini fi'al madhi. Tanda dia ta. Kalau awak perempuan, ara'aiti. Kalau kamu ramai lelaki, ara'aitu, kan? Okey, kamu tahu ke ketika mana awaina? Fi'al madhi tak? Fi'al madhi. Nombor berapa? Apa tanda? Nun alif. Awaina apa makna? Kami ketika kami telah berlindung. Kami telah berlindung ila sakhra, di sebelah batu. Penat-penat berjalan dia berlindung ataupun berehatlah dekat batu. Fa ini ketika itu, ini pembantu Musa nak cerita ni. Bila Musa minta makanan, dia pun cerita. Ingat tak masa kita berhenti dekat batu tu, fa ini, maka sesungguhnya aku nasitu. Nasitu fi'il apa? Apa tanda? Tu. Yang nombor apa tu? 13. Kita dah jumpa lupa berapa kali ya? Mula-mula nasia, huwa. Yang kedua nasia, kan? Dua-dua lupa siapa? Musa dan sekarang siapa yang lupa ni? Pembantu kata apa? Dia tak kata kami lupa, aku yang lupa. Sebab memang asalnya dia yang lupa, Musa tak lupa. Boleh faham? Nah, situ aku lupa. Okey, kalau pembantu lelaki, aku lelaki yang lupa, nasitu. Kalau aku perempuan yang lupa, nasitu, bukan nasiti. Bukan? Oh, satu. Aku lelaki perempuan sama, nasitu. Aku telah lupa hut, ikan. Wama, dan tidaklah melupakan akunya kecuali syaitan. Maksud apa ni? Syaitan ada pengaruh tak dalam menjadikan kita ni pelupa? Syaitan suka sangat kita lupa. Lupa solat, lupa zikir, lupa baca Quran, kan? Tapi telefon tak pernah lupa. Itu pun kerja syaitan juga. An azkurah, untuk mengingatinya. Syaitan mempengaruhi aku supaya aku lupa ikan. Tapi sebenarnya ada pengajaran. Wattakhaza, kemudian fi'il madhi, ittakhaza. Kat mana? Huwa, yang pertama kan. Dia telah mengambil, siapa ni? Ikan. Sabilahu, jalannya fil bahri, di lau ajaba. Subhanallah. Tadi ittakhaza sabilahu fil bahri saraba. Perasan tak? Saraba, yang ni ajaba. Perasan tak masa baca surah Kahfi sebulan ni? Sekali saraba, sekali ajaba. Perasan? Okey.
Apa beza? Ajaban ni apa makna? Pelik. Pelik apa yang pelik? Dia pergi ke laut dalam keadaan melompat, sedangkan dia telah mati. Okey. Qala dia berkata, Musa berkata, zalika, tengok, ini pengajaran dia. Kenapa dia terlupa ikan kat situ? Demikian itu, ma kunna, apa yang adalah kami ataupun kita nabghi. Sebenarnya tempat itulah yang kita nak cari. Tempat mana tempat ikan melompat tu? Fartadda. Lalu daripada perkataan murtad daripada perkataan ni lah. Murtad apa makna? Kembali. Jadi fartadda. Setelah Musa diberitahu oleh pembantu dia, ikan tu lari di tempat tu, majma' tu. Maka kedua-duanya patah balik. Irtadda makna patah balik. Berapa orang ni yang patah balik? Mana tahu? Ada alif. Fartadda, alif ni 2 orang. Ala asarihima, bekasnya. Apa dia ni? Dia patah balik ikut kesan tapak kaki keduanya. Qasasa, mencari, mengikut jejak. Jejak apa ni? Bukan jejak Rasul lah. Okey, pergi lagi ayat. Subhanallah. Tengok fawajada. Ada tak fi'il madhi? Apa dia? Wajada. Wajada. Apa tanda dia? Alif. Kalau kat sana duduk nombor berapa? Nombor 2. Alif menunjukkan apa? 2 orang. Siapa ni? Musa dan pembantunya. Lalu bila dia patah balik tempat ikan melompat, dia dapati abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Siapa ni? Khidir. Tapi Allah tak sebut nama. Sebab Quran ni dia banyak lebih fokus kepada apa? Pengajaran. Bukan pada individu, bukan pada tempat. Kalau sebut nama ni mungkin orang akan faham apa? Ini khas untuk orang ni je. Kita tak boleh jadi macam tu. Lepas tu kalau Allah sebut tempat pula ni. Allah sebut tak tempat laut mana ni? Tak. Kalau Allah sebut apa jadi? Kena tambah kos pelancongan sebab pergi tempat tu. Pakej pelancongan kan. Jadi orang kita suka pergi tempat. Tapi cerita tak faham. Pengajaran tak ambil. Lalu mereka mendapati pengajarannya pada Allah sifatkan Khidir sebagai hamba. Apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Kalau nak belajar, belajarlah dengan orang yang betul-betul bersifat hamba kepada Allah. Dia pasti ikhlas. Betul kan? Sebab itulah masa Khidir betulkan tembok kan? Masa suruh minta upah kan? Khidir ambil tak? Sebab dia hamba Allah. Dia buat tu mengikut perintah Allah. Okey, dia dapati, dua-dua dapati seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Apa kelebihan Khidir? Sehingga dia layak untuk Musa belajar dengannya. Apa kelebihannya? Harta. Bukan. Pangkat. Bukan. Atainahu rahmah. Kami beri kepadanya. Atainahu. Ada tak fi'al? Fi'al madhi. Apa dia? Hu ni bukan. Ataya. Tanda dia apa dah? Dia sebenarnya no alif tu. Dia asal dia macam ni. Ataina. Jadi tanda na. Hu ni kataan tambahan. Jadi kelebihan Khidir apa dia? Kami beri anugerahkan kepadanya rahmat. Dan rahmat tu pastilah min indina. Satu. Yang kedua, wa 'allamnahu. Ini fi'il madhi juga. 'Allamnahu. Asal dia macam ni. 'Allamna.
Fi'il madhi kan apa tanda? Nun alif. Nun alif menunjukkan apa? Nahnu atau kami. Siapa kami? Allah. Allah seorang ke ramai? Seorang. Tapi nahnu menunjukkan li ta'zim, untuk menunjukkan kebesaran. Dan kami ajarnya min ladunna ilma. Ladunna dari sisi kami ilmu. Ya ni orang kata ilmu laduni ni. Apa maksud ilmu laduni? Ilmu dia tak belajar dengan siapa, dia dapat direct daripada Allah. Ini siapanya? Khidir lah. Sebab siapa yang ajar Khidir? Allah sendiri. Alam, kami ajarnya daripada sisi kami. Kalau tanya Khidir belajar dengan siapa? Allah. Allah yang ajar direct. Bila ajar direct itu dia panggil ilmu laduni. Ada kan orang Melayu yang mendakwa dia dapat ilmu laduni? Pergi Mesir pun tak, Jordan pun tak, tiba-tiba serban besar, kan? Lepas tu dia kata, belajar kat mana ni? Ilmu laduni. Itu tak betul. Yang dapat ilmu laduni hanyalah Khidir. Pakcik Khidir tak dapat. Khidir je. Okey, pengajarannya apa dia? Bila Allah nak memuliakan seseorang, Allah bagi apa? Rahmat. Yang kedua, ilmu. Allah bukan bagi harta. Rahmat dan ilmu. Ustaz, kalau nak faham itu min ibadina, dia ibadina itu maksud hamba-hamba kami. Tapi yang diikut seorang, maksud daripada seorang dah hamba-hamba kami. Maksud dia, bila menganggap sebagai banyak lagi orang yang sama. Ya, betul. Betul. Yalah, kalau hamba sahaja, tak ada daripada hamba kami seolah yang terbaik ataupun yang betul bersifat hamba, Khidir seorang je. Jadi Allah nak begitu hamba daripada hamba-hamba kami yang ramai. Nabi Muhammad, para nabi semua hamba. Okey. Okey, satu lagi. Cuba buka ayat ni. Ayat 67. Okey, atas lagi, atas lagi. Ke depan lagi. 67, 68, 69, 70. Okey. Okey. 71. Bila Musa dan Khidir bersetujulah untuk belajar dan Khidir bagi syarat kan. Apa syarat utama? Satu-satunya syarat. Khidir bagi satu je syarat, bukan dua, bukan tiga. Ada yuran? Tak ada. Ada tempoh pengajian? Tak ada. Syaratnya? Sabar. Apa? Sabar tu apa dia? Sampai Musa tak sabar. Apa dia? Jangan tanya. Satu soal, satu je, jangan tanya. Kamu tengok aku buat apa? Jangan tanya. Boleh faham? Kalau banyak kita tak tahu nak tanya. Tak, ini untuk Musa, bukan untuk abang. Dia tak boleh praktikkan untuk semua. Ini khas untuk Khidir bagi syarat pada siapa ni? Pada Musa. Kita ikut syariat siapa? Nabi Muhammad. Quran kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Okey. Fantalaqa. Ada fi'il madhi? Apa dia? Intalaqa. Nombor berapa? Apa tanda? Alif. Alif menunjukkan apa? Dua orang. Siapa ni? Musa dan? Mana pembantu dia? Subhanallah. Sepatutnya, ikut logiknya, Musa campur pembantu, campur Khidir. Berapa orang? Sepatut kalau 3 orang kat mana ni? Fantalaku. Jadi betul tak fantalaqa ni? Kenapa tak fantalaku? Kemana pembantu Musa? Allah tahu. Jangan tambah. Jadi Allah, itulah cerita Al-Quran, ringkas dan tepat. Bila benda yang tak berkaitan Allah tak sebut. Sebab pembantu Musa
membantu Musa untuk pergi tempat tu. Bila dah sampai, habis cerita dia. Episod yang lain pula. Kan? Sekarang pelakon utama ialah Khidir. Hatta iza rakiba, sehingga mereka rakiba. Fi'il apa? Berapa orang? Apa yang menunjukkan dua? Siapa? Musa dan Khidir. Fis safinah, ke dalam perahu ataupun kapal. Kharaqaha. Ada tak fi'il madhi? Apa dia? Ha ni bukan, ha ni penyambung. Fi'il madhi apa dia? Kharaqa. Kat mana yang 14 tu? Ha? Kenapa huwa pula? Kan dua orang. Subhanallah. Yang tebuk siapa? Khidir. Yang bantah siapa? Musa. Kan? Yang berjalan dua orang. Yang menaiki kapal dua orang. Yang tebuk seorang. Boleh faham? Sebab yang terima arahan supaya untuk tebuk siapa? Khidir je. Musa. Qal, dia berkata. Siapa berkata? Musa. Musa mula tak sabar. Akharakta. Fi'il madhi. Ha tu bukan, akharakta. Kat mana tu? Akharakta. Ha? Domeh anta. Mana Musa membantah, macam mempersoalkan. Kenapa kamu seorang lelaki telah menebuknya, merosakkan kapal? Itu riqa, yang membawa kepada engkau boleh menenggelamkan ahlaha, penumpangnya. Tengok, Musa tak kata kamu tebuk kapal sehingga kita semua akan tenggelam. Tak. Musa kata apa? Kamu tebuk kapal mengakibatkan penumpang kapal tenggelam. Kita? Kenapa dia tak sebut kita? Kan Musa dengan Khidir ada bersama dalam kapal. Faham tak? Faham? Kenapa Musa dan Khidir tak kata kami pun akan turut tenggelam? Dia hanya berkata dengan perbuatan kamu akan menenggelamkan penumpang kapal. Bukan tak termasuk kami lah. Kita ni penumpang. Yang menumpang je. Kalau dalam konteks dakwah, pengajarannya apa? Bila kita buat dakwah, jangan ada kepentingan diri. Yang kedua, utamakan orang lain. Faham tak? Ini apa-apa berlaku, kita selamatkan diri kita. Itu bukan pendakwah. Utamakan selamat orang lain. Penumpang kapal. Laqad ji'ta. Ji'ta apa dia? Fi'il madhi ke fi'il apa ni? Ke mana ni? Anta. Asal dia apa dia? Ja'a. Iza ja'a. Kalau ja'a huwa. Tapi bila pergi anta, dia ada perubahan sikit. Ji'ta. Musa kata pada Khidir, engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Betul kan? Betul tak mungkar? Betul. Apa kemungkaran dia? Buat kerosakan kapal orang kan? Tapi bukankah itu perintah Allah? Kalau perintah Allah, kenapa mungkar? Allah, mungkin tak Allah suruh hamba dia buat benda yang mungkar? Tak. Jadi benda ni apa ni? Bukan mungkar. Benda ni makruf. Benda ni makruf. Cuma Musa mengatakan mungkar sebab Musa tak faham ilmu hakikat. Musa hanya faham ilmu syariat. Apa dia? Tak boleh merosakkan harta awam. Itu ilmu yang Musa ada. Tapi ilmu yang Khidir ada, ilmu hakikat. Sebalik kerosakan ada ma'ruf. Boleh faham? Okey, cukup kah? Pukul sebelah ada. Rasanya jelaskan fi'il madhi. InsyaAllah lepas ni kita masuk, minggu depan kita masuk fi'il mudhari'.
Okey, ada soalan ke? Macam ni ada 14 zona kan. 14 zona. Kalau zona ni semua macam Ana tu dalam bahasa Arab Ana. Tapi kalau kita tengok Melayu, kita kata saya, aku semua ni. Di dalam bahasa Arab sendiri itu, kalau katakan contoh, kita raja kita panggil tuanku semua kan. Jadi patih hamba tuanku. Jadi kalau dia terjemah ke Arab, jadi dia terjemah apa? Terjemah Ana juga. Kalau raja dia panggil Ana juga. Kalau Ana, kita main hidup beta. Kalau Arab nanti kalau kita terjemahkan bahasa dia sebut Ana juga. Tak, abang nak cakap Melayu ke nak cakap Arab? Jadi maksud dia nak tanya bahasa Arab ni dia makna Ana. Tak ada, bahasa Arab Ana je. Allah cakap Ana Rabb, apa ni? Fa'budni. La ilaha illa Ana. Allah sendiri cakap Ana, bukan patik. Faham tak? Rasulullah cakap dengan sahabat, Ana ke patik? Tak ada. Semua bahasa Arab, orang biasa ke, Rasulullah ke, Tuhan, Ana. Anta, untuk siapa? Untuk semua orang. Orang biasa, anta. Nabi pun, anta. Kalau Allah pun, kita kata, Rabbuka, kan? Ataupun Rabbi, Tuhanku. Bahasa Arab satu je. Sebab itulah bila kita terjemah, Qala Zaidun. Terjemah apa? Zaid telah berkata. Tapi kalau Qala Rasulullah, Melayu terjemah apa? Tapi bahasa Melayu Qala, bahasa Arab Qala juga kan? Okey, Qala Allah Ta'ala, Melayu terjemah apa? Tapi bahasa Arab Qala juga. Jadi orang Melayu ni dari segi perkataan dia hormat tapi tak beradab, tak ikut sunnah Nabi pun. Kena sebut sabda sebab Rasulullah, tapi tak ikut sunnah Nabi, kan? Jadi hormat Nabi ni bukan dengan terjemahan sabda, ataupun hormat Allah bukan kita terjemah firman Allah Ta'ala, tapi junjung perintah Allah. Semua bahasa Arab sama je. Okey. Tidak punya itu. Ini tambah saran kan. Kalau ini juga puas hati saya. Nak puas hati abang ke nak puas hati semua? Belum tidak faham. Okey, okey. Cuma nak memahami itu. Macam qalbun tu jantung. Dan kalau kami bisa silap kami ke atau kandun itu hati. Jadi kalau ustaz pun masih guna apa? Qalbun sebagai hati. Kan itu kalau qalbun tu jantung kan. Kalau tengok bahasa dalam semua lihat kita katakan jiwa. Kalau qalbun tu lihat. Kalau qalbun tu kalau jamak dia pun lihat. Kalau jiwa. Jadi yang lain itu sebab ustaz yang faham bahasa Arab. Okey, macam ni. Dia qalbun sebenarnya makna jantung. Tapi kata ulama, qalbun telah diterjemah dalam bahasa Melayu dan digunakan pakai oleh semua orang Melayu sebagai makna hati. Dan orang Melayu bila sebut hati dia faham. Maka kita perlulah kita ubah. Kalau kita ubah dia jadi pening pula. Saya kata qalbun jantung. Apa pula ni? Semua masjid kata hati kan? Qalbun sebab kalau kita tengok dia punya foto dia gambar dia kan, gambar dia. Qalbun itu jantung dia tak mati. Kalau kata dia mati dia tak jantung. Jadi macam Rasulullah kalau dia 2 kali kan kita tu dan dibasuh. Basuh jantung kan basuh hati kita tu. Kalau seperti dia basuh jantung. Tak, maksud abang, abang nak ketepatan terjemahan qalbun. Betul. Macam saya jawab tadi lah. Baik itu dari segi istilah. Sehingga qalbun tu bahasa Melayu telah jadi istilah makna dia ialah hati. Walaupun asalnya jantung. Jadi kalau kita ubah orang pening kan. Tak apa. Yang penting kita nak apa? Dia nak faham qalbun makna jantung ataupun dia nak faham isi kandungan Al-Quran. Itu yang utama. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 57 tadi surah Al-Kahfi. Fa'arada anha. Ha tu dhamir kepada biayat Rabbi kan? Ya. Okey, lepas tu dekat bawah tu ayat wahu. Kenapa dhamir dia hu pula? Itu untuk refer kepada, kenapa tak refer kepada ayat itu tadi? Okey, saya dah terjemah tadi kan. Hu tu saya terjemah apa? Quran.
Kalau kita terjemah pada ayat tak sesuai. Sebab dhamir hu, dhamir muzakkar, sedangkan ayat itu adalah muannas. Jadi kenapa yang atas ha, yang bawah hu? Yang atas tu Allah nak khusus kepada ayat-ayat yang telah disebut. Tapi sebenarnya Allah nak beritahu akinnah tu menghalang manusia daripada memahami ayat tertentu ke ataupun sebuah Al-Quran. Sebuah Al-Quran. Bila ada akinnah, bukan setakat dia menghalang daripada faham beberapa ayat, tapi satu Al-Quran. Jadi itu lebih tepat, lebih meliputi. Wallahu a'lam. Okey. Dah, ada lagi soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita sambung Bahasa Arab minggu depan. Tapi malam besok kita sambung tadabbur Al-Quran surah Ali Imran, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل